Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, tahniah Anwar. Akhirnya Anwar tunjuk diri menang hebat. Tahniah. Pendedahan Tajudin melegakan saya, kata Anwar. Berita sepenuhnya. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pendedahan bekas ahli Majlis Kesihatan Tinggi UMNO Datuk Seri Tajudin Abdul Rahman berhubung akuan bersumpah SD menyokong beliau menjadi Perdana Menteri sebelum ini melegakan. Tegas Anwar, kenyataan ahli Parlimen Pasir Salak itu menjawab pelbagai ejekan dan momokan terhadapnya ketika menyatakan mempunyai jumlah sokongan mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri. Justru Presiden PKR yang juga ahli Parlimen Port Dickson itu melihat apa yang diperkatakan oleh Tajudin sebagai amat menyenangkan. Dulu saya hanya menyebut mempunyai jumlah mencukupi dan meyakinkan, tetapi ramai yang memperolok. Saya tidak keluarkan kenyataan lebih daripada itu kerana ia membabitkan pihak istana. Sekarang entah bagaimana perkara mengenai SD ini boleh keluar. Alhamdulillah, ia terbongkar dengan sendirinya. Bukan dari saya, ia terbongkar dengan sendirinya. Ada pemimpin UMNO beri mesej berharap usah dipanjangkan. Saya jawab, bukan saya panjangkan, bukan saya yang bongkar. Saya dihina sebegitu rupa. Saya tidak jawab kerana bagi saya institusi istana dan raja bukan harus berlegar dalam ruang politik. Apabila dibongkar, tentu nama saya dikaitkan. Jadi saya harus berikan penjelasan dan perkembangan ini. Pendedahan Tajudin amat menyenangkan, katanya. Anwar berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SPM 2021 di Port Dickson dan penyerahan komputer riba serta bantuan sara hidup mahasiswa anak negeri 9 B40 di sini hari ini. Baru-baru ini Tajudin mendedahkan wujud SD dalam kalangan ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, walaupun mempunyai jumlah mencukupi menjadi Perdana Menteri ketika itu, beliau menolak selepas diminta untuk memastikan urusan mahkamah terutama perbicaraan membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak diteruskan. Jumlah itu SD tidak semuanya dikirim melalui saya. Ada yang terus ke istana. Ini termasuk yang disebut 15 orang daripada UMNO. Bagaimanapun, PH pada masa itu menyatakan, walaupun jumlahnya menjangkau sehingga 120, prinsip kami adalah tidak menerima SD daripada Najib dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi kami masih ada 118. Apa yang berlaku selepas ditandatangani dan sebagainya, saya diminta memberikan kepastian urusan mahkamah terutama membabitkan Najib tidak diteruskan. Saya tidak bersedia melakukannya walaupun jumlah itu cukup dan keperluan untuk saya jadi Perdana Menteri itu sudah kuat. Saya tidak bersedia untuk kompromi soal badan kehakiman, katanya. Anwar berkata, apa yang lebih penting baginya ialah tidak mengorbankan prinsip kebebasan badan kehakiman dan pendirian memerangi rasuah semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri. Berikutan ketegasannya dalam keputusan berkenaan, katanya, UMNO mencalonkan nama lain sebagai Perdana Menteri pada saat akhir. Anwar enggan menjawab persoalan itu sebelum ini kerana mahu memastikan hubungan dengan pihak istana kekal beradab dan demi memuliakan raja. Orang tanya, mengapa tunggu bertahun dan tidak jawab? Ia kerana saya menganggap hubungan kita dengan istana itu harus dipertahan supaya kekal beradab dalam cara kita memuliakan institusi raja dan menghormati prinsip perlembagaan. Kalau ditakdirkan jadi Perdana Menteri, alhamdulillah jadi. Kalau tidak pun, kita bersabar dan teruskan perjuangan, katanya. Anwar bagaimanapun menegaskan individu atau mereka yang membuat tohmahan itu
melakukan kesalahan dan memfitnah. Justru katanya, pendedahan Tajudin itu dapat menjawab dakwaan. Kononnya PKR bersedia pada waktu itu untuk bekerjasama dengan kelas mahkamah supaya beliau menjadi Perdana Menteri. Apa yang nyata, orang yang membuat tohmahan itu melakukan kesalahan dan fitnah dan mempermainkan saya. Saya diperolok di media sosial dan ada yang anggap kami sanggup buat apa saja, termasuk bekerja sama dan bersekongkol dengan kleptokrat. Itu tidak benar. Itu tomahan tidak benar kerana mereka bukan hantar SD kepada saya. Sebaliknya terus kepada Yang di-Pertuan Agong, tidak melalui saya. Tentulah kami ada maklumat mengenai SD itu, tetapi saya tegaskan pendirian page iaitu tidak bekerja sama dengan Najib. Itu jelas katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini. Presiden Parti Politik Sabah jual dokumen pengenalan diri ditahan. Berita sepenuhnya. Presiden Parti Perpaduan Rakyat Sabah Muhammad Arsyad Abdul Mualaf dihadapkan di Mahkamah Shah Alam pagi tadi selepas terbabit dalam aktiviti penipuan penjualan kad program pengumpulan data maklumat dokumentasi orang tiada kewarganegaraan. Muhammad Arsyad, 46 tahun dan seorang lagi individu Muhammad Amka Ahmad, 48 tahun ditahan di Subang Jaya pada 22 Jun lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kedua-dua mereka dipercayai menipu orang tiada warga negara dengan menawarkan kad data dilengkapi pengimbas kod QR sejak awal tahun ini. Setakat ini, kad data berkenaan dijual antara harga 500 hingga 1,000 ke mana-mana individu yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Kedua-dua suspek sudah dituduh mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan atas kesalahan melakukan penipuan, katanya kepada sidang media khas di Bukit Aman petang tadi. Memetik laporan BH, Hamzah berkata, KDN tidak pernah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak untuk mengeluarkan kad pengenalan. Justru saya meminta mana-mana pihak, terutama kepada mana-mana individu bukan warga negara, supaya tidak tertipu dengan taktik sebegini. Kita tidak menolak kemungkinan Muhammad Arsyad yang mendaftarkan parti pada tahun 2017 dan menjadikan dirinya sebagai presiden menggunakan parti untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri dan melakukan kegiatan penipuan itu, katanya. Hamzah menerima maklumat mengenai kegiatan penipuan itu daripada individu bukan warga negara Malaysia ketika berada di luar negara sebelum membincangkannya dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Asril Sani Abdullah Sani. Selain itu, Ketua Polis Negara mewujudkan satu pasukan khas membabitkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor dan Bukit Aman yang kemudiannya melakukan serbuan ini dan menahan suspek, katanya. Sebarang urusan permohonan kad pengenalan hanyalah melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan hanya 4 jenis kad pengenalan yang disahkan. Kad pengenalan itu adalah kad pengenalan MyCard untuk semua warga negara Malaysia, kad pengenalan pemastautin tetap, kad pengenalan warga asing yang bekerja di Malaysia, dan kad pengenalan coklat untuk mereka yang melakukan kesalahan besar, katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.